Di luar lingkungan mengambil kesempatan untuk melakukan retrospeksi dalam memberikan ruang pandangan balas tentang apa yang perlu dilakukan bagi menyediakan infrastruktur asas ke arah kualiti perkhidmatan ICT dan internet yang baik di Malaysia. Pelbagai alasan diberikan dan setakat ini, pengguna masih mengeluh tentang kualiti perkhidmatan yang tumpul dan mengecewakan. Mengapakah negara maju dan membangun lain mempunyai kualiti perkhidmatan yang lebih baik? Apakah yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan? Apakah kesan sekiranya penembusan ini berjaya dilaksanakan pada tahap optima? Dan apakah halangan sebenar untuk melahirkan masyarakat celik IT? Bilakah kali terakhir kita berasa hangat dan istimewa dengan projek ICT yang benar-benar berbekas? Malah terkadang projek berjenama E seperti E-Masjid, E-Community hanyalah sekelompok PC yang diikat dengan wayar dan dijaringkan dengan internet. Dan itu pun satu kemujuran yang sesekali. Benarkah dana dan skim latihan ICT kini mengambil kedudukan di belakang bioteknologi? MSc? Apa ukuran kejayaannya jika dibentangkan beriringan dengan kritikan yang diterima? Broadband versus quasi broadband. Malaysia boleh maju dengan inisiatif ICT yang hangat-hangat tai ayam? Jawapannya boleh, tetapi dengan acuan sendiri. Dari sudut pengenalan ICT, mungkin di sana-sini terdapat tanda yang membanggakan, seperti contoh jumlah pengguna komputer, inisiatif ICT di sekolah-sekolah dan seumpamanya. Tetapi cukupkah ini memberikan indikasi bahawa Malaysia berada pada landasan yang betul? Dr. Mazani Manaf, Timbalan Dekan Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif UiTM, Tuan Haji Rais Husin, Pengurusi Eksekutif Red Snapper, akan memberikan butiran pandangan mereka. Bukuonline.net merupakan rakan media kami memperdebatkan bahan-bahan bacaan tambahan. Email Syed Munawar SAYEDMUNAWAR@dll.my dan pastikan anda mengikuti bual bicara ini dibawakan juga di rtm.gov.my dan dll.my. SMS komen ke 32776, talian kami 0322829062 akan dibuka 26 minit dari sekarang. Kita mulakan. Ekosistem teknologi maklumat di Malaysia kini pada tahap mana? Cukupkah dengan sekadar MSc lalu mengatakan kita berada di landasan yang betul? Apa pula pencapaian segala program terasnya seperti e-kesihatan? Selain teras e-kerajaan yang kelihatannya begitu menonjol, apakah sasaran flagship lain memenuhi jadual pelaksanaannya? Adakah sejak 10 tahun lalu menghasilkan natijah dari insentif yang diperlukan? Celik IT semakin bertambah atau menurun? Adakah api perjuangan ICT kini terpadam di bioteknologi? Jika demikian, pudarkah sudah semangat meletakkan Malaysia di pentas ICT dunia? Benarkah Malaysia sudah ketinggalan dalam pentas teknologi dan ICT dan dikejar rapat pula oleh negara-negara membangun dan serantau yang lain? Korea Selatan nampaknya lebih terkehadapan dalam merencana industri ICT. Malaysia pula bagaimana? Terlalu banyak persoalan dan terlalu sedikit jawapan. Di luar lingkungan menagih huraian. Banyak sekali perbualan dan perdebatan yang berlangsung di atas talian juga di atas udara, online and on air. Jadi untuk tujuan itu kami bawakan kali ini bahan-bahan yang kami himpunkan di internet. Terdapat beberapa paparan yang ingin kami kongsikan sebelum kita teruskan dengan bual bicara ini. Pertama sekali dari IDC Malaysia untuk tahun 2008 membuat beberapa jangkaan dan di sini memberikan beberapa the following of the IDC Top 10 predictions for the ICT market 2008. Kita menjangkakan disebabkan oleh kekangan ataupun cabaran krisis kewangan serta ekonomi semasa ini, maka pembangunan dan juga jumlah perbelanjaan untuk sektor ICT juga bakal mengurang. Ini dari IDC Malaysia yang sempat kami himpunkan untuk anda. Dan ada banyak lagi bahan yang boleh kita kongsikan. Sebagai contoh, apabila membicarakan tentang Malaysia Maju 2020, minggu lalu juga kita bercakap soal penstrukturan semula ekonomi negara kita. Dan AsiaTimes.com membicarakan bagaimana cabaran
untuk mengejar ke Persada Negara Maju 2020 ini juga punya hambatannya yang tersendiri jika Malaysia gagal untuk mengikuti arus ICT dunia. Dan seperti digambarkan di atimes.com ini, membicarakan tentang bagaimana inisiatif Wawasan 2020 itu sendiri punya kaitan langsung dengan infrastruktur dan juga pemanfaatan ICT di negara kita. Laman sesawang berikutnya, MIS Asia berbicara tentang bagaimana pencapaian setakat ini, dan penekanan di sini banyak diberikan kepada e-government ataupun singkatan diberikan di paparan ini sebagai EG, di mana kelihatannya Malaysia dalam konteks e-government ini telah pun menunjukkan perkembangan yang begitu memberangsangkan, dan ini dinyatakan sendiri oleh MDEC bersama tetamu minggu lalu, iaitu Datuk Badli Syam. Dan mungkin di sini juga boleh kita melihat kerana di sana sini juga terdapat perdebatan serta komen yang cukup jelas tentang letak duduknya MSc dan juga bagaimana pencapaian ICT di negara kita. ADB di laman sesawangnya pula bercakap soal cabaran-cabaran yang akan menghambat pembangunan ICT di negara kita, dan antara contoh yang diberikan dalam laman sesawang yang bakal kami paparkan kepada anda seketika nanti menunjukkan bagaimana inisiatif untuk memperkemaskan sektor intellectual property rights ataupun ini akan kita tanyakan langsung kerana antara tetamu yang bakal berbicara pagi ataupun malam ini juga punya kepakaran dalam bidang ini. Jadi kita bercakap soal sejauh manakah e-government ini akan memperkasakan lagi kedudukan negara kita. ZDNet Asia, terdapat satu lagi laman sesawang yang kami kongsikan dengan anda, dan ada banyak lagi yang anda boleh dapatkan pautannya di dll.my. Di sini merupakan antara yang terkini November 28 tahun 2008. Dinyatakan sendiri oleh Bobby Varanasi, merupakan Ketua Pemasaran bagi Outsourcing Malaysia, bercakap soal bagaimana Malaysia selama ini melahirkan MSc tetapi masih belum berupaya untuk melahirkan jagoan tempatan ataupun syarikat firma ICT Malaysia bertaraf antarabangsa. Ini dinyatakan sendiri dan diperakukan sendiri oleh Bobby Varanasi. Anda boleh mendapatkan semua paparan ini di laman sesawang kami dll.my. Terus saja bersama tetamu, kami sudah memperkenalkan tadi Profesor Madya Dr. Mazani Manaf, Timbalan Dekan Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif UiTM, dan di hujung sana Tuan Haji Rais Husin, Pengurusi Eksekutif Red Snapper. Anda akan bergembira membaca tulisan-tulisan beliau yang sangat vokal. Dan kita mulakan dengan Prof. Bercakap soal lembabnya penembusan ICT di negara kita. Adakah pada peringkat ini Prof bersetuju bahawa memang lembab? Okey, terima kasih Tuan Said. Assalamualaikum, selamat malam para penonton yang dihormati sekalian. Apabila kita membicarakan tentang penembusan internet sendiri, sama ada lembab ke tidak, nanti kita masuk kemudian. Okay. Saya ingin memberikan satu definisi. Bila kita berbicara tentang penembusan internet, kita tidak boleh lari daripada membicarakan tentang jurang digital itu sendiri. Okay. Jurang digital bermaksud jurang capaian terhadap ICT itu sendiri, ya, ataupun jurang penggunaan ICT, ini tahap yang kedua, dan akhir sekali adalah jurang nilai terhadap manfaat pembangunan yang dihasilkan oleh ICT. Maknanya terdapat perbezaan jurang di antara satu bandar dengan bandar yang lain, antara satu negeri dengan negeri yang lain, antara luar bandar dengan desa, antara tua dan muda, dan juga antara lelaki dan wanita. Ini semua akan memberi impact kepada penembusan internet itu sendiri. So kalau kita lihat kajian yang dibuat oleh ESCAP, iaitu Economic and Social Commission for Asia, meletakkan negara kita di tangga yang kelima selepas New Zealand, Jepun, Korea Selatan dan juga Singapura. Ini menandakan bahawa penggunaan internet kita tidaklah sebegitu teruk, rendah berbanding negara lain. Berbanding dengan negara lain, tetapi kedudukannya adalah yang among yang tertinggi, kelima di Asia Pasifik. Tetapi mengikut Internet World Stat yang dibuat pada 2008 menunjukkan bahawa Malaysia juga dari segi penggunaan internet sendiri dengan populasi sebanyak 14.9 million ataupun 14.9 juta, memberi 59% dan di kedudukan yang kelima selepas Jepun, Korea Selatan, Hong Kong dan juga